Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Konstantinopel akan ditakluki oleh tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya sebaik-baik tentera. Berikutan daripada hadis tersebut, tidak dapat disangkal aura pembakar semangatnya dalam merancakkan hati kebanyakan tokoh dan tentera Islam dalam memperjuangkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam menakluk kota Konstantinopel. Pada tanggal 27 Rejab 835 Hijrah bersamaan 29 Mac 1432 telah lahir seorang putera hebat di sepadan Turki, Bulgaria. Seorang anak muda yang berjati diri tinggi ini telah diberikan pendidikan yang serba lengkap oleh bapanya Sultan Murad. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendidik dan mendisiplinkan anaknya. Walau zaman kecilnya dihiasi dengan kenakalannya, namun ianya bukan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Zaman kecil yang sinonim dengan rasa bebas dan nakal mula berakhir bagi diri sang penakluk apabila bapa beliau memberikan kebebasan sepenuhnya kepada guru-guru yang diamanahkannya untuk membentuk dan mendidik Muhammad Al-Fatih. Rotan ialah sahabat ketika kecil, sembahyang malam santapan wajib rohani beliau. Sifat zuhud dan tawaduk tertanam teguh dalam dirinya. Hari demi hari, tahun demi tahun, masa berlalu begitu pantas. Muhammad Al-Fatih mula memangku jawatan sebagai pemerintah Daulah Islam pada tahun 1444 ketika baru berusia 12 tahun. Ketika itu bapanya iaitu Sultan Murad ada urusan di luar kerajaan. Tugas ini jalankan dengan baik selama hampir 3 tahun. Dan pada tahun 1451 ketika usianya 19 tahun, barulah beliau secara rasminya menjawat jawatan khalifah. Sultan Muhammad ialah Khalifah Uthmaniyah yang ketujuh. Sultan Muhammad Al-Fatih menaiki takhta ketika berusia 19 tahun. Beliau menggantikan ayahandanya Sultan Murad II yang telah mangkat. Ketika itu beliau dengan tegasnya menyatakan cita-citanya untuk menawan Konstantinopel bagi membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang mula membuat perancangan untuk menakluk Konstantinopel sejak awal pemerintahannya. Sultan Muhammad Al-Fatih telah mencipta satu sejarah kegemilangan Islam satu masa dahulu yang menjadi satu kebanggaan bagi setiap umat Islam di serata dunia. Akhirnya, setelah 2 tahun pemerintahannya, beliau berjaya menakluk Konstantinopel sekaligus menamatkan kekuasaan Empayar Byzantin. Sejak zaman kegemilangan pemerintahannya, Al-Fatih telah memerintah 25 buah negara. Beliau turut berjaya menakluk Itali, Hungary dan juga Jerman. Selepas itu beliau membuat persiapan untuk menakluk Rhodesia. Namun beliau terlebih dahulu mangkat kerana diracuni oleh seorang Yahudi bernama Maeto Jakopa. Beliau akhirnya mangkat ketika berusia 49 tahun, iaitu pada 3 Mei 1481. Jadi, begitulah keadaan sang penakluk iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih dalam melayari bahtera kehidupan, bermula dari zaman kecil, zaman remaja dan zaman dewasa. Begitu waras dan matang dalam menilai dan membuat keputusan serta mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi dalam diri beliau untuk menguruskan negara dan menjaga kebajikan dan kemaslahatan rakyat beliau. Kronologi penawanan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada 18 Februari 1451, Muhammad Al-Fatih dilantik menjadi Sultan ke-7 Uthmaniyah bagi menggantikan ayahnya Sultan Murad II meninggal dunia pada 3 Februari 1450 Masihi. Pada tahun berikutnya, iaitu pada 1452, Januari hingga Ogos, pembinaan Romawi dihisari sebagai persiapan menyerang pengisytiharaan perang ke atas Konstantinopel selepas Byzantium mencabuli perjanjian damai dan dengan menyerang wilayah Uthmaniyah. Pada 6 April 1453, tentera Al-Fatih tiba di pintu gerbang Konstantinopel. Utusan diplomasi pertama dihantar, tetapi Maharaja Konstantinopel menolak utusan mentah-mentah. Kemah ketenteraan Uthmaniyah dipasang di hadapan pintu Saint Romanus di Topkapi. Pada 10 hingga 11 April pada tahun yang sama, pintu Bez musnah diserang meriam Uthmaniyah, sementara benteng Konstantinopel semakin banyak musnah.
Pada keesokan harinya, iaitu 12 April 1453, Pope di Rom menghantar bantuan 5 buah armada yang dipenuhi senjata dan tentera. Perairan Teluk Tanduk Emas direntang dengan rantai besi bagi menghalang kemarahan armada tentera Uthmaniyah. Kapal Byzantine berhadapan dengan kapal Uthmaniyah yang berhadapan dengan Tanduk Emas. Kegalahan tentera laut Uthmaniyah hampir melemahkan semangat Sultan Al-Fatih dan menaikkan semangat tentera Byzantine. Pada 21 April hingga 22 April, berkat doa dan semangat daripada Syekh Samsuddin, 70 buah kapal dipindahkan secara senyap ke Tanduk Emas. Byzantine terkejut apabila 70 buah kapal Uthmaniyah berada di Tanduk Emas. Pada 28 April 1453, tawaran diplomasi dan penyerahan secara aman ditolak Maharaja Konstantinopel. Pada 7 Mei 1453, Uthmaniyah menyerang selama 3 jam tanpa henti di Bayram Pasar dengan 30,000 tenteranya, tetapi gagal. Pada 12 Mei 1453, serangan dilancarkan di Tekfu Sarai dan Edirne Kapi, tetapi dimenangi oleh Byzantine. Pada 18 Mei, taktik menara bergerak digunakan di Topkapi, namun Byzantine berjaya membakar menara dengan panah berapi dan minyak panas. Pada 25 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih menghantar Isfandiar Ismail Bey Oglu menawarkan penyerahan secara aman buat kali ketiga, tetapi ditolak oleh Maharaja. Pada 28 Mei, tentera Uthmaniyah direhatkan semalaman bagi persiapan serangan akhir keesokan harinya. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan tenteranya membuat solat hajat dan berpuasa pada esok harinya. Unggun api dinyalakan dan takbir dikuatkan lagi memberikan ketakutan kepada musuh. Di Hagia Sophia pula upacara ritual diadakan dan seluruh penduduk awam berkumpul dalam gereja untuk berdoa. Maharaja Konstantinopel IV meminta rakyat menyertai tentera bagi mempertahankan Konstantinopel. Pada keesokan harinya, serangan akhir dilancarkan pada waktu malam. Haluan genang menyemarakkan semangat tentera. Serangan pertama dilancarkan. 300 tentera pejalan kaki dan Anatolian, kesemuanya syahid. Ini diikuti tentera Janissary yang bertugas mengawal keselamatan Al-Fatih. Dengan diketuai Al-Fatih, Janissary berjaya menembusih Belgrade di Kapi, manakala pertahanan Byzantine di Edirne Kapi menyerah diri kepada tentera Uthmaniyah. Benteng Byzantine tumbang sepenuhnya dan Uthmaniyah memasuki Konstantinopel dari segenap sudut. Maharaja Konstantinopel IV terbunuh dalam pergulatan sengit di tepi jalan Konstantinopel. Tentera Al-Fatih berjaya menang Konstantinopel dan Sultan Muhammad Al-Fatih mengisytiharkan Hagia Sophia menjadi masjid dan pusat pentadbiran. Tuhan telah menzahirkan kebenaran, kata Nabi Muhammad SAW itu melalui Sultan Muhammad Al-Fatih. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari menemui kesyaitan berhampiran tembok kota Konstantinopel pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Dikatakan antara hujah Abu Ayyub ke sana ialah kerana beliau pernah mendengar Rasulullah SAW memberitahu bahawa akan ada seorang lelaki yang akan dikuburkan di sana. Beliau berharap agar beliaulah orangnya. Selain itu, jika gagal membuka kota Konstantinopel, beliau berharap dapat mendengar derap kuda sebaik-baik raja dan tentera itu. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa Asyafiq binti Zainuddin. Hari ini saya akan menceritakan mengenai strategi penawanan kota Konstantinopel, pemikiran strategik, teknologi persenjataan Uthmaniyah dan meriam urban. Sultan Muhammad Al-Fatih memulakan angkatan bersenjata tersusun pertama di dunia dengan keupayaan memiliki berdozen peledak bom dan meriam gergasi yang mampu merobek dinding batu kota-kota hebat. Begitu diceritakan keampuhan meriam itu yang dilengkapi dengan peluru seberat 1,400 pound. Yustiani tidak memiliki persenjataan sehebat Sultan Muhammad II ini, tetapi berlindung dengan meriam kecil, busur panah dan berbagai senjata yang kecil tetapi sangat pantas. Sultan Muhammad Al-Fatih mengarah dibina peralatan perang termoden seperti meriam besar yang mampu menembak bom 300 kg sejauh satu batu. Peristiwa penciptaan meriam urban menyalahkan lagi karakter kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, peka dengan maklumat yang tepat dan fakta yang sahih. Yang kedua, teliti dan strategi dalam melihat peluang dan ancaman. Yang ketiga, memanfaatkan peluang.
Dan yang terakhir, ketepatan dan kesungguhan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai, saya Hana Bahria binti Mak Harun. Jadi saya akan menceritakan sedikit antara sumbangan-sumbangan serta Muhammad Al-Fatih setelah beliau menakluk kota Konstantinopel. Antara sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah menakluk kota Konstantinopel dalam bidang pendidikan adalah sekolah dan institusi keilmuan dibina di setiap wilayah. Beberapa perubahan dalam sistem pendidikan iaitu sistem pengajaran dan kurikulum, sistem menyerahkan akademis hingga ke kawasan pedalaman telah dilakukan. Selain itu, guru-guru digalakkan mengajar kanak-kanak sejak awal lagi. Pemberian insentif dan hadiah kepada mereka yang bergiat dalam bidang keilmuan ini serta kepada pelajar yang cemerlang turut diberikan secara percuma. Selain dalam bidang pendidikan, Sultan Muhammad Al-Fatih turut mengamalkan dasar pembangunan di mana pembinaan masjid, hospital, sekolah, istana, taman-taman dan pasar-pasar besar telah dilakukan. Beliau turut menawarkan perubatan percuma kepada semua penduduk tanpa meniru bangsa dan agama. Galakan telah diberikan kepada para hartawan serta bangsawan supaya melabur demi membangunkan kota Konstantinopel. Dalam bidang pemerintahan, beberapa dasar telah dibangunkan di mana pada peringkat awal Sultan Muhammad Al-Fatih membentuk satu jabatan yang terdiri daripada ulama-ulama terkemuka bertujuan untuk mengubah undang-undang yang disebut Qanun Ulama. Qanun ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu jabatan kerajaan, adat istiadat serta hukuman dan denda. Undang-undang ini menyatakan bahawa pemerintahan Osmaniyah adalah kerajaan yang meletakkan Islam sebagai dasar utama dalam pentadbiran negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan adat bersama. Akhir sekali, bidang perdagangan dan perindustrian turut diberikan perhatian oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di mana beliau melengkapkan pelbagai prasarana dan infrastruktur yang memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk meneroka bidang ini. Selain itu, laluan perdagangan dunia di Bandar Venice dibangunkan dengan pelbagai kemudahan sama ada jalan atau darat. Negara lain yang berdekatan dengan kota ini turut membuka pelabuhan untuk kepentingan bersama. Kerajaan telah membina beberapa buah logistik, kilang senjata serta benteng keselamatan di beberapa tempat yang strategik. Jadi ini adalah antara sumbangan-sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah membuka kota Konstantinopel. Jadi sebagai penutup, saya akan menceritakan sedikit kesimpulan daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Jadi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Ternyata hadis ini berjaya dilaksanakan pada zaman Utsmaniyah di mana Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya berjaya menakluk kota Konstantinopel pada masa yang amat singkat iaitu 53 hari. Seperti yang diketahui, telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu tapi semuanya tidak berjaya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga seorang pemimpin yang berwibawa di mana beliau memimpin sendiri pasukan ketenteraan sebanyak 25 kali sepanjang hidupnya. Walaupun beliau adalah ketua seluruh umat Islam pada zaman itu, namun beliau seorang yang berjiwa rakyat. Dikatakan ketika tentera Islam membina benteng Rumeli Hisari, Sultan Muhammad Al-Fatih membuka serban dan bajunya lalu turut sama menjadi buah binaan. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengamalkan konsep membuat keputusan secara syura. Beliau berbincang dengan ketua tentera, ketua armada laut dan pembantu atasannya untuk merancang strategi yang terbaik dalam misi melawan kota Konstantinopel. Dari sudut motivasi, Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai semangat yang kuat walaupun menghadapi pelbagai cabaran dalam misi ini. Beliau juga mempunyai iman yang kental dan tawakal yang tinggi kepada Allah SWT setelah melakukan usaha dan perancangan yang terbaik. Jadi inilah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.